Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Nadiatul Husna binti Muhammad Sufyan dari kelas Pendidikan Islam 2 Jun 2023. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan mengenai topik iaitu dalil-dalil nakli tentang penerapan akidah dan sejarah pemikiran akidah. Untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari metodologi penerapan akidah yang terbagi kepada 4 dan sebentar lagi kita akan menelusurinya satu persatu. Seterusnya kita akan beralih pula kepada dalil-dalil nakli Al-Quran untuk memperkukuhkan metodologi-metodologi yang akan dihuraikan sebentar lagi. Dan akhir sekali kita akan menyelidiki tentang sejarah-sejarah pemikiran akidah yang agak menyeleweng daripada pemikiran akidah yang sebenar. Di slide ini, saya akan menerangkan 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Dengan kata lain, 4 perkara yang Al-Quran dapat terapkan kepada diri kita untuk memperkukuhkan akidah kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama, Al-Quran dapat membebaskan akal kita daripada paksaan dan taklid. Sebentar lagi kita akan menelusuri maksud sebenar paksaan dan taklid. Yang kedua, dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, kita dapat mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang keempat, kita dapat membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Metodologi pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Apakah itu paksaan dan taklid? Apakah itu paksaan? Paksaan ialah tindakan memaksa dan memberi tekanan yang kuat kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak mahu lakukan atau tidak bersetuju untuk melakukannya. Fakta ini diambil daripada laman sawang https pemerintah COID. Dekat sini, saya ingin mengatakan bahawa maksud paksaan ialah perkara yang diarahkan oleh seseorang untuk melakukannya, namun dia enggan melakukan perkara tersebut dengan rela hati. Baiklah, bagaimana pula maksud taklid? Taklid dari segi bahasa ialah meletakkan sesuatu di leher, melingkunginya. Ini dinamakan kaladah atau kalung. Maksudnya dari segi bahasa, taklid membawa maksud kalung ataupun rantai yang kita pakai di leher. Dari segi istilah pula, taklid bermaksud mengikuti pandangan orang lain tanpa mengetahui asas atau dalil serta tiada kemampuan untuk ijtihad atau kritis menurut pandangan Abdul Karim Zaidan. Di sini, dari segi istilah pula, maksud taklid ialah kita meneruti sesuatu perkara tersebut tanpa mempunyai usaha untuk meneliti sesuatu perkara tersebut. Ataupun sebagai contoh, kita sebagai seorang manusia, kemudian kita percaya dengan sebuah kepercayaan tanpa kita menyelidiki tentang kebenaran kepercayaan tersebut. Baiklah, di sini saya sertakan sedikit dari Al-Quran yang menyatakan bahawa tiada paksaan di dalam Islam. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Faman yakfur bitaghut, oleh itu siapa yang tidak percayakan taghut, wa yu'minu billah, dan ia pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada simpulan tali agama Allah yang teguh. La infisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam dalil ini sendiri, ini mengatakan bahawa Islam tidak pernah menggunakan konsep paksaan untuk menyeru seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Kerana Islam itu indah, Islam itu lembut dan tidak akan menggunakan kekerasan untuk melakukan sesuatu perkara. Baiklah, di sini saya sertakan sedikit dari Al-Quran yang membincangkan tentang persoalan mengamalkan pemikiran taklid. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 170 yang berbunyi وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, yang bermaksud dan apabila dikatakan kepada mereka turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا,
Mereka menjawab, "Tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati. Datuk nenek kami melakukannya." "Awalau kana aba'uhum law ya'qiluna syai'a wa la yahtadun." Apakah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak boleh mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran di sini ini menyatakan kepada kita bahawa kita perlulah menyelidiki terlebih dahulu tentang perkara ataupun sesuatu kepercayaan yang ingin kita anti sebelum kita mengamalkannya, kerana bila kita mengikut apa yang telah diajarkan oleh datuk nenek moyang kita, mungkin pada waktu itu diorang tidak ada pendedahan tentang agama, jadi diorang hanya mengikut apa yang mereka rasa betul. Dan sekarang kita telah mempunyai banyak kelebihan dan banyak teknologi yang ataupun pendedahan Al-Quran dan Islam dengan lebih mendalam, jadi kita perlulah menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada untuk memperkukuhkan akidah kita sebagai seorang Muslim. Baiklah, metodologi yang kedua pula ialah menggunakan akal untuk berfikir dan analisis menerusi alam nyata. Baiklah, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan akal? Akal ialah daya kekuatan yang berada pada jiwa manusia sehingga mampu untuk menerima ilmu pengetahuan serta menjadi alat untuk berfikir. Maksudnya dekat sini akal ialah sesuatu yang kita gunakan untuk kita berfikir dan menentukan perkara tersebut sama ada baik ataupun buruk. Di sini saya selitkan serba sedikit dari Al-Quran yang menerangkan penggunaan akal untuk berfikir. Dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan kepada kita untuk menggunakan akal untuk berfikir. Dalam surah Al-Mu'minun, kita melihat ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Walahu tilaful laili wan nahar, dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu mau berfikir? Maksudnya di sini dalam Al-Quran pun Allah sebut kita perlulah menggunakan fikiran kita untuk berfikir apakah yang berlaku di sekeliling kita untuk menganalisis sesuatu perkara tersebut dan maksud tersirat kejadian-kejadian yang berlaku di depan mata kita sendiri. Baiklah, dalil seterusnya akan menerangkan tentang akan menerangkan kepada kita untuk membuka minda dan menyeru agar berfikir tentang kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 5, saya akan baca maksudnya sahaja sebab ayat dia pun dah panjang, maksud dia lagi panjang. Maksudnya, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk yang hidup semula pada hari kiamat, maka berhatilah kepada tingkatan kejadian manusia, iaitu proses kejadian kita, kerana sebelumnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari sekatut daging yang disempurnakan kejadiannya, dan yang tidak disempurnakan. Maksudnya kat sini ada di antara kita yang sempurna kejadiannya, yang sempurna, dan ada yang luar biasa kejadiannya, itu mempunyai kelebihan tersendiri. Maknanya kita sambung, kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami. Maksud kami di sini ialah sifat-sifat atau nama-nama Allah yang berkumpul menjadi satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim, iaitu ibu yang mengandung itu, apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Maknanya, dekat sini, kita dalam perut ibu pun kita dah ditakdirkan macam mana kejadian ataupun kehidupan kita seterusnya yang akan datang. Kehidupan kita telah dirancang dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kita masih di dalam perut dan belum lahir lagi. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Maksudnya dekat sini, sebelum kita kan manusia kan akan ada peringkat-peringkat kehidupan daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan tak semua orang akan melalui fasa itu, dan ada setengah
ada pada rakan-rakan kita sendiri ataupun orang terdekat kita yang akan meninggal sebelum peringkat seterusnya. Maksudnya kat sini, setiap orang mempunyai kehidupan ataupun jalan cerita yang berbeza-beza. Dan ada pula yang disambung dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyi. Sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Maksudnya dekat sini, bila kita dah sampai umur tua kita, Allah dah cakap dalam Al-Quran, kita akan menjadi nyanyi dan kita akan lupa perkara yang kita pernah belajar dulu, kita pernah mengetahuinya dulu, kita akan lupa bila kita dah tua nanti. Dalam Al-Quran pun dah sebut, dan ingatlah satu bukti lagi, engkau melihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuhan yang merecup tumbuh dan gembur membusuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Maksudnya di sini Allah menerangkan dua perkara, iaitu penciptaan manusia dan tumbuh-tumbuhan dan kejadian tumbuh-tumbuhan daripada kering, daripada tandus menjadi subur dan mekar setelah menerima keindahan dan keajaiban Allah, iaitu hujan yang menyuburkan lagi tanaman. Jadi kat sini Allah nak menerangkan kepada kita untuk berfikir, untuk menggunakan otak kita untuk berfikir. Semua perkara yang berlaku tu mesti ada sebab. Tak ada perkara tu terjadi dengan sendiri. Baiklah, kita telah sampai ke dalil yang ketiga, untuk metodologi yang kedua, iaitu kita menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis alam nyata yang berada di sekeliling kita. Dalil Al-Quran ini menerangkan kepada kita tentang kejadian alam langit, iaitu perkara-perkara yang berada di langit. Di dalam surah Al-Hijj ayat 16 hingga 18 kita dapat lihat bahawa Allah telah menerangkan kepada kita tentang apa yang berlaku di langit yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Yang membawa maksud dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi dekat sini Allah nak kata bahawa Allah telah mention dalam Al-Quran sendiri, Allah yang jadikan langit itu sendiri dan bintang-bintang yang berada di langit itu berbagai bentuk dan Allah hiasi bintang-bintang itu di langit supaya kita dapat melihatnya dengan mata kita sendiri. Ayat seterusnya, وَحِفْظَنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Dan kami memelihara urusan langit itu dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang kena rejam. Maksudnya Allah dia katalah dekat langit itu Allah menjaga dengan sekejapnya tanpa ada gangguan daripada syaitan-syaitan. Ayat yang terakhir, illa man istaraqas sam'a wa bata'aha shihabun mubin. Kecuali syaitan yang curi mendengar percakapan malaikat di langit, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menyala, yang nyata kelihatan. Maksudnya dekat sini Allah kata dah, untuk syaitan yang meninjau percakapan para malaikat yang berada di langit, Allah akan menghantar malaikat-malaikat itu untuk memburu syaitan-syaitan itu. Allah sangat menjaga kejadian yang berada di langit dan begitu juga yang berada di bumi. Jadi Allah nak kita berfikir, kita fikir setiap perkara itu mesti ada sebab. Dan setiap sebab yang diselitkan mempunyai keindahan-keindahan yang tersendiri yang kita sebagai manusia tidak akan mampu melakukannya. Baiklah, untuk metodologi yang ketiga iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dekat sini saya akan menerangkan apakah perkara yang batil yang orang sekarang amalkan dan kita akan memperkukuhkan perkara itu perkara batil menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Baiklah, di sini saya sertakan dalil pertama iaitu menerangkan tentang penyembahan selain Allah ialah sebuah kebatilan. Maksudnya dalam dalil ini kita akan melihat bahawa Allah telah menerangkan atau menyebut di dalam Al-Quran sendiri bahawa siapa yang menyembah selain Allah iaitu adalah perkara yang sia-sia dan perkara yang tidak benar. Kita dapat lihat dalam surah Luqman ayat 30 yang berbunyi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Mafhumnya, bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah ialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya
dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya lagi maha kekuasaannya. Maksudnya dekat sini, dah kata dalam Quran sendiri, kita tak boleh nak kata macam mana ada mungkin agama ni betul, tapi tak bila kita dah selidik-selidik Al-Quran, Allah dah cakap siap-siap dalam Quran ni bahawa siapa yang menyembah selain Allah, mereka menyembah perkara yang batil dan perkara itu ialah sia-sia. Ini membuang masa mereka kerana perkara yang mereka lakukan itu hanyalah perkara yang tidak benar. Dan ini bukannya ajaran Islam yang sebenar. Baiklah, di sini saya sertakan dalil yang kedua yang akan memperkukuhkan statement saya pertama, iaitu penyembahan selain Allah ialah perkara yang batil. Saya ambil berhala sebagai contoh untuk memperkukuhkan hujah saya sebentar tadi. Kita boleh lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahluquna ifqa. Maksudnya, kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Tidak menyembah Allah yang mencipta segala-galanya, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu. Apa tahu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki kepada Allah. Wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah dia serta bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Maksudnya di sini di dalam Al-Quran Allah telah menyebut perkara yang perkara yang mereka sembah itu orang-orang yang bukan Muslim sembah seperti berhala ataupun tokoh-tokoh mereka itu. Perkara itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada mereka, malah merugikan masa mereka, merugikan tenaga mereka, kerana perkara itu tidak akan mendatangkan rezeki, kerana hanya kepada Allah sahaja yang maha pemberi rezeki. Dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk perlulah sujud dan menyembah hanya kepada Allah, kerana kepadanya kita akan dikembalikan. Baiklah, di sini kita telah sampai ke metodologi yang terakhir, iaitu metodologi yang keempat, yang membentangkan akidah yang benar, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Maksudnya kat sini, saya akan memberitahu akidah yang sebenar dan kebenaran akidah tersebut. Ayolah kita menelusurinya bersama-sama. Baiklah, perkara yang saya ingin utarakan ialah menerangkan bahawa Al-Quran merupakan sebuah kebenaran dan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi kat sini saya ingin mengatakan akidah yang benar itu ialah orang-orang yang memeluk agama Islam dan sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Kita dapat lihat berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2, iaitu ayat yang kita sering ucapkan setiap hari, hampir setiap hari. Jika kita membaca surat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mafhumnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Maksudnya di sini Allah dah mention dalam Al-Quran sendiri bahawa kitab Al-Quran kitab Al-Quran ini sendiri merupakan petunjuk dan kita tidak akan boleh meletakkan keraguan kepadanya kerana ini merupakan kalam-kalam Allah yang telah dibukukan. Dan setiap baik-baik kalimah itu merupakan kalimah yang mulia kerana ianya mempunyai maksud itu sendiri yang kita perlu terokai sebagai seorang Muslim. Di sini saya selitkan dalil Al-Quran yang akan mengisbatkan kebenaran saya sebentar tadi, iaitu mengisbatkan bahawa tiada keraguan tentang Al-Quran ini sendiri. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 1, iaitu surah yang sering kita baca setiap hari Jumaat, yang tidak letakkan di bibir, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita sering mengungkapkan kalimah ini, tetapi adakah kita mendalami maksud tersendiri, iaitu segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok atau kosong. Jadi kat sini orang kata dah dalam Al-Quran itu ialah sebuah
penceritaan jalan, seseorang manusia itu. Maksudnya kat sini bukannya kita setiap orang tu ada Al-Quran sendiri, tak. Maksudnya setiap manusia mempunyai jalan cerita yang, yang sama, iaitu kita yang hidup, kita bergerak, kita bernafas dan kita meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu dah diceritakan dalam Al-Quran dan tidak ada terpesan walaupun sedikit. Maknanya, mana betul dalam Al-Quran tu akan terjadi. Kalau kita dapat lihat sekarang pun akan terjadi satu persatu, macam peristiwa di Palestin, peristiwa seluruh negara, ham, tidak hampir, tapi beberapa negara telah pun memeluk Islam akibat daripada peristiwa yang berlaku di Palestin itu sendiri. Maksudnya kat sini nak kata yang apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu satu persatu telah terjadi di depan mata kita sendiri. Jika kita membuka mata dengan lebih luas lah. Baiklah, setelah kita menerangkan 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah di dalam diri kita sebagai seorang Muslim, kita akan mengungkapkan sedikit sejarah-sejarah pemikiran akidah yang berlaku sejak zaman Rasulullah sehingga kini. Tapi dalam pembentangan saya pada kali ini, saya akan menekankan sedikit tentang kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang mengamalkan sesuatu ajaran yang agak terseleweng daripada ajaran sebenar, iaitu ajaran Islam sendiri, ataupun ianya agak bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama, kita akan menelusuri zaman Rasulullah, bagaimanakah akidah umat Islam pada zaman Rasulullah. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, kita akan berjalan sepintas lalu. Kemudian kita akan menelusuri kepada zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah. Dalam kedua zaman ini, kita akan jumpa dengan banyak kelompok, tapi dalam pemandangan ini saya akan menerangkan 6 kelompok utama yang agak terkenal pada zaman-zaman ini. Dan seterusnya kita akan beralih pada zaman kini, iaitu zaman kita tengah berbual sekarang ini, zaman di mana teknologi IT dan seumpama dengannya berlaku dan wujud. Rasulullah dalam mengenalmu, kami susuri lembaran sirahmu. Baiklah, zaman pertama itu zaman Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad sendiri menyebarkan agama Islam ketika baginda masih hidup. Baiklah, pada zaman Rasulullah ini, apakah yang berlaku dan bagaimanakah akidah Islam pada masa ini? Saya sangat teruja ya kerana pada zaman ini, Nabi Muhammad SAW masih hidup dan akidah umat Islam pada masa ini agak dikatakan berada di puncak kerana mereka sangat yakin dengan Islam itu 100% dan tiada keraguan di dalam diri mereka. Baiklah, kita akan melihat serba sedikit fakta-fakta yang akan saya rungkaikan. Yang pertama, pada umat Islam pada masa ini menerima terus segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya pada masa itu bila Rasulullah sampaikan, dia tak akan tergagap, dia tak akan tanya-tanya, betul ke benda ni, betul ke apa yang baginda nyatakan, baginda sampaikan. Sebab pada masa itu diorang terus ambil apa yang Rasulullah bagi, macam kita perlulah menunaikan solat 5 waktu sehari. Okay, diorang pun okay, betul kita kena tunaikan solat 5 waktu sehari, tanpa membahas-bahasikan persoalan tentang solat tu. Seterusnya, tidak banyak persoalan, dan jika ada soalan atau tidak faham, mereka terus menemui Rasulullah dan meminta penjelasan. Maksudnya jika selalunya para sahabat ni akan diorang nak kembangkan lagi Islam, kan, tapi diorang macam ada kemusykilan tentang ajaran Islam itu. Takut kalau diorang sebarkan perkara yang salah, diorang akan jumpa sendiri depan-depan dengan Rasulullah dan akan tanyakan perkara tersebut lah, supaya macam lagi dapat penerangan yang sahih. Seterusnya, para sahabat memahami dan menerima kandungan Al-Quran dan hadis berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah tanpa mempersoalkan makna di sebaliknya. Maksudnya kat sini akidah mereka sangat kuat sehingga kan ramai para sahabat pada masa itu menghafal hadis dan Al-Quran. Kerana pada masa itu mereka tidak mempunyai tinta atau kertas untuk menulis ayat Al-Quran. Jadi ingatan mereka sangat kuat kerana mereka menggunakan akal fikiran untuk menghafal perkara-perkara, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Dan ada sebahagian para sahabat yang akan menulis di tulang-tulang unta, di kayu-kayu yang berada di sekeliling mereka supaya tidak hilang.
Dan mereka tidak akan mempersoalkan sifat-sifat Allah kerana Nabi sendiri pun marah sehingga merah muka baginda apabila para sahabat menanyakan tentang sifat-sifat Allah kepada baginda. Seterusnya, pada masa itu tidak timbul persoalan atau permasalahan tentang akidah. Maksudnya pada masa kini akidah hampir semua Islam pada waktu itu yang menolak agama Islam, akidah mereka berada di puncak, sangat tinggi. Berbeza dengan kita pada masa kini. Seterusnya, tidak maksudnya dekat sini bukannya kita aturan kita longgar ke, tak. Maksudnya dekat dorang kan dapat jumpa Nabi, so dorang macam lagilah yakin dengan apa yang dorang pegang tu. Macam tu. Seterusnya, para sahabat tidak berselisih faham dalam perkara berkaitan dengan al-sifat dan al-asma'ul husna. Maksudnya kat sini yang saya cakap tadi, diorang takkan mempersoalkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah dan nama Allah. Diorang takkan persoalkan. Para sahabat tidak akan persoalkan perkara tersebut kerana Nabi sendiri melarang. Sebenarnya para sahabat tidak kemukakan persoalan berkaitan qada dan qadar, sifat Allah, zatnya atau ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ni ialah ayat-ayat yang mempunyai dua maksud. Maksudnya kat sini, bila kita baca ayat tu, kita faham maksudnya. Tapi bila kita selidik, maksudnya ayat tu diturunkan berdasarkan sebuah cerita pada zaman dahulu. Macam tu lah. Tu ayat mutasyabihat lebih kurang. Yang terakhir, para sahabat hanya bertanya tentang hukum hakam ibadat dan cara menunaikan ibadah solat. Kat sini saya tak nampak sebab saya rekod. Tapi saya rasa para sahabat menanyakan tentang macam cara solat, cara ambil uduk, cara bertayamum. Sebab kita kan macam ada macam berlaku macam nak solatkan macam tak ada air ke. Macam tu diorang akan tanya kepada Nabi macam mana nak melakukan ibadah ketika itu. Dan ianya diamalkan sehingga kini. Baiklah, kita telah masuk ke zaman yang kedua, iaitu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ataupun lebih dikenali dengan zaman empat para sahabat Nabi Muhammad sendiri. Baiklah, saya akan memperkenalkan empat para sahabat iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada zaman ini, ketika zaman Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, akidah umat Islam masih lagi berada di kemuncak juga. Maksudnya akidah diorang still kuat, still tidak goyah, tidak longgar. Kemudian sebab dua khalifah ini sangatlah tegas dalam menegakkan agama Islam. Maksudnya bukannya nak kata Uthman dan Ali tidak tegas. Uthman menjadi khalifah ketika usianya telah lanjut ataupun telah tua. Jadi kepribadian Uthman pada waktu itu sangatlah lemah lembut. Uthman memang seorang yang lemah lembut dan dia dalam menyebarkan Islam pada masa kini penyebaran Islam agak slow sikit tapi still tersebar dan still kukuh. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib telah wujudnya beberapa kelompok yang ingin menyelewengkan akidah Islam. Baiklah, zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. Setelah berakhir zaman Rasulullah SAW, kemudian ianya berlanjut kepada zaman Khulafa' Rasyidin, iaitu empat para sahabat. Kemudian ianya bersambung kepada zaman Bani Umayyah dan seterusnya zaman Abbasiyah sehingga kini. Maksudnya zaman Abbasiyah, kemudian zaman kini. Kat sini kita akan menangkakan kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang wujud pada masa kini. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit kelompok-kelompok yang wujud pada waktu itu, iaitu yang pertama Syiah, seterusnya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Saya akan menerangkan sepintas lalu apakah yang maksudkan dengan Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Syiah adalah golongan yang diorang ni percaya bahawa selepas wafat Rasulullah SAW, diorang percaya bahawa Ali bin Abi Thalib lebih layak menjadi khalifah dan bukannya Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar Al-Khattab ataupun Uthman bin Affan. Sebab diorang rasa macam tiga orang ni tak layak untuk jadi pemimpin selepas Rasulullah. Sebab macam Ali kan merupakan lanjutan keturunan Nabi. Jadi mereka rasa macam Ali lebih layak jadi pemimpin macam tu.
Seterusnya wujudnya golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini sebenarnya daripada golongan Syiah sendiri, tapi bila dia rasa macam gerakan yang sangat ekstrim dan sangat macam teruk lah, dia rasa macam sangat mengagung-agungkan Ali, jadi diorang pun buat kelompok sendiri, rangkul daripada golongan Syiah ni, dan wujudnya golongan Khawarij. Seterusnya golongan Murji'ah. Murji'ah ni di tengah-tengah. Golongan Murji'ah ni ialah golongan yang mereka macam diorang macam malas nak fikir, mana yang betul, mana yang salah. Jadi diorang serahkan semua yang berlaku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Kemudian, wujudnya golongan Qadariyah. Qadariyah ni merasakan bahawa semua yang dilakukan oleh manusia itu ialah kehendak manusia sendiri. Maknanya mereka menolak takdir Allah. Mereka merasakan bahawa bukan Allah yang tentukan kita buat ni, kita yang buat ni sendiri, macam tu. Tapi Jabariyah ni pula, apa Jabariyah ni ialah bertentangan dengan Qadariyah. Maksudnya kat sini mereka hanya percaya pada takdir. Maknanya macam nak buat sesuatu pun tak apalah, ada takdir. Dah takdir kan, contohlah dah takdir. Dorang tak nak berusaha, dorang rasa macam semua benda tu takdir macam tu. Mu'tazilah ni ialah golongan yang mengamalkan 5 prinsip besar. Salah satunya nanti saya akan ceritakan sebentar lagi. Mu'tazilah ni seorang yang merasakan ajaran Tok Guru dia salah, jadi dia buat ajaran baru macam tu. Baiklah, golongan pemikiran yang pertama iaitu golongan Syiah. Apakah ajaran ataupun pemikiran mereka ataupun apa yang diorang amalkan? Okey, kat sini saya akan memberitahu sedikit, iaitu mereka menyatakan bahawa wujudnya surah Al-Wilayah dalam Al-Quran, dan surah itu menyebut tentang kewalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai imam selepas Rasulullah SAW. Maksudnya kat sini diorang macam cipta satu surah yang tak pernah wujud dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Wilayah. Lepas tu dalam surah tu diorang kata Ali ni merupakan orang yang lebih layak jadi imam diorang, wali diorang selepas Rasulullah. Maksudnya diorang macam mengagung-agungkan sangat Ali ni. Jadi kat sini penilaian menerusi dari Al-Quran yang saya telah analisis, iaitu saya hadirkan ayat Quran di mana dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang menyatakan, yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maksudnya penerangan di sini, Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang terakhir daripada Allah kepada manusia, tanpa sebarang penyelewengan atau berlaku penukaran sama ada masa lalu atau masa yang akan datang, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Maksudnya kat sini apa yang diorang terapkan dalam pemikiran diorang tu salah lah. Maksudnya ada wujudnya surah baru lah, ada macam Ali ni lebih layak jadi pemimpin daripada Rasulullah. Benda salah sebab dalam Al-Quran tak pernah ada wujud surah tu pun. Dalam Al-Quran pun Allah dah kata Al-Quran ni Allah yang cipta, dan Allah menjaga Al-Quran itu sendiri. Maksudnya tak ada perubahan, tak ada ubah suai dalam Al-Quran ni. Al-Quran ni sentiasa sama daripada dulu sampai sekarang. Tidak ada penyelewengan daripada masa lalu ataupun masa sekarang ataupun masa akan datang. Sehinggalah berlakunya hari kiamat sendiri. Macam tu. Okey, baiklah, seterusnya ialah golongan Khawarij, iaitu golongan yang keluar daripada Syiah tadi. Apakah pemikiran yang mereka terapkan untuk para pengikut mereka? Iaitu mereka bagi tahu bahawa dosa yang ada hanya dosa besar sahaja, tidak terbagi dosa besar atau kecil. Maknanya dosa yang ada tu semua besar-besar je, tak ada dosa kecil pun, macam tu. Lepas tu semua yang dihaka kepada Allah SWT adalah dosa besar dan menjadikan mereka kafir. Jadi kat sini nak kata yang macam, kalau kita tidak haka kepada Allah, kita terus besar, nanti kita terus kafir. Itu pemikiran yang diorang terapkan dalam diri diorang dan pengikut-pengikut diorang. Tapi saya ingin menyatakan bahawa pemikiran diorang itu ialah batil dan kita sepatutnya tidak mengikut pemikiran diorang, kerana dalam Al-Quran sendiri, surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dekat Al-Quran sendiri pun Allah dah sebut yang maksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, iaitu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Penerangan, Allah Maha mengampuni sebesar mana pun dosa hamba-hambanya apabila mereka datang bertaubat.
Saya kat sini, nak bagi tahu yang sebesar mana pun dosa hamba tu, kalau dia betul-betul taubat nasuha, dia betul-betul jumpa Allah, dia sendiri Allah sendiri akan mengampunkan dosa mereka kerana, sesungguhnya rahmat Allah dan pengampunan Allah itu sangat besar. Dan, saya pernah dengar satu kata-kata ini, Allah lebih suka seorang, pendosa yang sering bertaubat daripada seorang yang soleh yang merasakan dirinya tidak pernah membuat salah. Maksudnya kat sini, dosa kita banyak mana pun tak bertaubat. Sebab apa? Sebab, bila kita bertaubat itu kita menyucikan diri kita dan dekat situ Allah angkat darjat kita. Daripada kita, membuat amal soleh dan kita merasakan kita ni maksum, kita tak pernah buat salah. Ha, itu, perkara yang patut kita jauhi. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Ma'idah, untuk golongan yang ketiga iaitu golongan Murji'ah. Pemikiran yang mereka terapkan dalam diri mereka ialah memberikan pengharapan kepada Muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat. Maksudnya pemikiran mereka ni betul lah. Dekat sini saya mengisbatkan bahawa pemikiran mereka ni betul. Maksudnya dia tak menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Saya sertakan ayat Quran untuk menyokong. Itu, maksudnya pemikiran diorang ni diorang rasa macam seorang Muslim berdosa besar itu, layak memperoleh keampunan dan rahmat Allah. Macam tadi Khawarij diorang rasa macam berdosa besar tu kafir. Tapi kalau Murji'ah ni, diorang kan serah semua ikut Allah dan apa yang diorang amalkan untuk pemikiran diorang, diorang rasa macam Muslim tu dosa besar mana pun, still akan mendapat keampunan daripada Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi waghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, dalam surah ini Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Kerana itu ampunilah diriku. Maka Allah mengampuni. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penerangan pengampunan Allah tiada batas buat hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kepada-Nya. Maksudnya kat sini, bukannya nak kata Nabi Musa tu Nabi, betul Allah ampunkan dosanya, tak. Tapi siapa pun yang datang kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-Nya jika dia benar-benar bertaubat. Maksudnya kat sini, kita istighfar pun Allah dah ampunkan dosa kita. Apatah lagi kita betul-betul bertaubat kan. Maksudnya kat sini, bukannya nak macam nak tunggu buat dosa baru nak bertaubat. Kita boleh je bertaubat setiap masa. Kerana Allah sukakan seorang yang sentiasa bertaubat dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selangkah kita datang kepada Allah, berlari Allah datang kepada kita. Mesti, tu perumpamaan. Sekali kita sebut nama Allah, Allah sentiasa banyak kita macam tu. Baiklah, golongan yang keempat itu golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini pemikiran yang mereka terapkan di dalam diri mereka ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia menciptakannya. Akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu yang ada memiliki sifat menyebabkan baik dan baik atau buruk. Sebenarnya kat sini dia nak kata macam apa yang kita buat ni ialah kehendak kita sendiri, bukannya yang Allah tentukan. Ini dia nak kata yang Allah tidak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak menentukan apa yang kita buat lah macam tu. Diorang mengasingkan apa yang diorang buat dan apa yang Allah tentukan macam tu. Tapi saya nak kata pemikiran diorang ni salah dan saya hadirkan surah Al-A'la ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi qaddara fahada, yang bermaksud dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Maksudnya dekat sini dalam Quran pun Allah sebut Allah yang Maha Pengatur, Allah yang Maha menentukan segala sesuatu itu. Dalam penerangan, setiap berlaku merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kat sini semua yang berlaku ni semua kehendak Allah, bukannya kehendak kita. Kita boleh merancang, tapi sebaik-baik perancangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita tidak ada kuasa untuk menentukan perkara tersebut, melainkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat menentukan perkara itu jadi ataupun tak. Di dalam surah Yasin pun Allah kata kun fayakun. Kalau aku nak jadi, kalau aku nak bentuk jadi,
maka jadilah ia, contoh. Baiklah, golongan seterusnya ialah golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini ialah bertentangan dengan golongan Qadariyah. Maknanya kalau Qadariyah tadi diorang rasakan macam diorang yang melakukan semua perkara itu sendiri. Tapi Jabariyah ni pula fikiran yang mereka terapkan ialah manusia tidak mampu untuk buat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Maknanya diorang rasa macam semuanya berlaku atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan yang saya nyatakan tadi, diorang Islam tapi Islam diorang tu menyeleweng. Maksud Islam diorang tu macam sesat sikit macam tu. Macam dia tak berislam yang sebenar macam kita. Diorang buat ajaran sendiri. Tapi still Islam. Tapi diorang still gelar diri diorang Islam. Diorang bukannya yang keluar daripada agama Islam macam tu. Ha. Saya nak mengatakan bahawa golongan Jabariyah ini pemikirannya salah sebab di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ayat ini panjang jadi saya membacakan maksud sahaja iaitu bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari bahagian hadapan dan bahagian belakang yang mengawas dan menjaganya dari suatu bahaya dan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Penerangan Allah tidak membantu seorang yang tidak ada usaha untuk membantu dirinya sendiri. Maksudnya kat sini, bukannya kita nak serahkan macam kita ni tak berusaha langsung untuk membuat satu perkara. Kita tak usaha untuk berjaya, kita tak usaha untuk belajar, tak usaha untuk bangun. Kita macam tunggu je rezeki tu datang sendiri. Macam tu, itu bukannya yang Islam terapkan kepada umatnya. Maksudnya kat sini, dekat dalam Quran pun Allah kata, aku tidak akan bantu seseorang itu, melainkan dia yang akan membantu dirinya sendiri. Maksudnya, kalau kita nak ubah diri kita, kalau kita nak diri kita ni ke arah kebaikan, kita pun yang tunggu. Mungkin tunggu petunjuk daripada Allah datang bergolek-golek. Tak. Maknanya salah sebab kita sendiri yang mulakan rancang hidup kita nak mulakan dari mana. Dekat situ Allah akan tolong. Allah akan kirimkan hidayah dan petunjuk dan memudahkan segala usaha kita. Jadi kat sini jalan kita tu akan dipimpin oleh Allah. Apabila kita sendiri yang hendak memperbaiki diri kita ke arah kebaikan. Macam tu. Bukannya kita nak tunggu takdir. Sampai bila-bila pun kita tak bergerak. Baiklah, kita telah sampai ke pemikiran yang terakhir iaitu golongan Mu'tazilah. Pemikiran yang mereka terapkan di dalam pemikiran mereka ialah mereka menafikan sifat zat Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Hadis seperti ilmu, iradah, kudrah dan sesamanya. Maksudnya dekat sini, diorang macam diorang percaya Allah tu wujud. Diorang percaya macam semuanya pasal Allah kecuali diorang menafikan zat Allah. Maksudnya diorang kata macam kalau Allah as-sami' tapi kenapa kita tak nampak telinga Allah? Kalau Allah Maha mendengar, kalau Allah Maha melihat, al-basir, kenapa kita tak nampak mata Allah? Macam tu. Diorang nak samakan Allah dengan manusia ataupun Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab kita sebagai seorang hamba pun kita tidak layak untuk mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya hadirkan surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwa awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia yang awal dan dia yang akhir dan dia yang zahir dan dia yang batin. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu perkara, setiap-tiap sesuatu perkara. Dekat sini kita dekat Quran sini pun Allah kata Allah Maha segala-galanya. Jadi kita sebagai hamba kita tak perlu mempersoalkan sedangkan Nabi sendiri pun menghalang kenapa kita nak mempersoalkan perkara-perkara macam ni kan. Penerangan Allah bersifat qadim dahulu kerana seandainya ilmu Allah tidak bersifat qadim nescaya Allah awalnya tidak mengetahui kemudian mencipta pengetahuan sebagaimana manusia yang terlahir bodoh tidak mengetahui apa-apa kemudian ia belajar untuk memiliki ilmu. Hal ini tentu tidak mungkin kerana pendapat Mu'tazilah ini menerapkan sifat nakish iaitu kurang. Macam kat sini kata yang macam diorang ni menerapkan sifat nakish iaitu kurang. Macam diorang rasa percayalah Allah tak bersifat qadim.
dalam menafikan sifat Allah yang tu macam tu. Sebab kita sebagai seorang hamba pun kita tak patut menafikan benda-benda ataupun mempersoalkan benda-benda macam ni. Faham tak? Marilah kita terus sampai ke zaman yang terakhir iaitu zaman kini, zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang berlaku dan penuh dengan teknologi-teknologi yang canggih. Jadi, mari kita lihat pemikiran-pemikiran yang wujud pada masa kini. Baiklah, untuk pemikiran-pemikiran yang wujud pada masa kini sangat banyak. Tapi saya huraikan yang 4 sahaja secara menarik yang saya ingin bentangkan dalam slide ini. Itu yang pertama, secularism. Secularism dia macam mengasingkan pemerintahan itu dengan agama. Macam kalau memerintah, kita merintah. Kita tak menggunakan kuasa agama untuk merintah. Macam kita kan, kalau agama Islam, kita kena memerintah sebuah agama, sebuah negara itu dengan beragamakan, kita gabungkan dua tu. Tapi kalau macam secularism, dia asingkan dua benda tu. Kalau humanism pula, dia macam asingkan manusia dengan agama. Macam, bukan maksud agama, maksud dia macam lebih agungkan manusia macam tu. Sampai macam ada yang tahap yang saya baca, ada yang tahap dia macam menjadikan manusia tu Tuhan. Tapi tak tahu kebenaran perkara tu macam tu. Kalau agnosticism ni pula, dia macam percaya ada banyak agama wujud, tapi dia tak tahu nak pilih agama mana untuk dia anuti macam tu. Yang terakhir sekali, atheism. Atheism ni, dia ialah seorang yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan di dalam dunia, di dalam kehidupan ni. Dia rasa macam Tuhan tu tak wujud macam tu. Baiklah, di sini kita berada di penghujung slide. Itu saya sertakan beberapa link ataupun sumber rujukan yang saya gunakan untuk menyediakan slide ini. Jadi siapa yang macam ingin tahu lebih lanjut mengenai golongan-golongan yang saya mention sebentar tadi atau metodologi-metodologi yang saya huraikan bersama dengan dari Al-Quran, bolehlah macam melayari link-link yang telah saya terterakan di sini. Terima kasih. Baiklah, itu sahaja daripada saya sendiri, Nur Nadiatul Husna binti Muhammad Sufian. Saya minta maaf jika sekiranya ada tersalah informasi yang saya uraikan. Harapnya dihalalkan dan semuanya kita bersama sebab kita bersama belajar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.